Terima kasih Cikgu Fakrul sekali lagi selaku pengacara majlis. Yang berusaha Cikgu Kilmi bin Ibrahim, Penolong Penat Hak Dewan Murid, guru-guru prasekolah dan yang berbahagia Encik Izwan Izzat bin Cik Umar selaku Naib Yang di-Pertua PABG Sekolah Kebangsaan Pilihan Jaya yang juga waris kepada prasekolah. Selamat datang Cik Izwan selaku NYDP. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita bersama-sama pada malam ini secara maya untuk satu taklimat ringkas oleh Cikgu Fakrul tentang SOP pembukaan buka sekolah prasekolah bagi tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan ucapan saya, ingin saya perkenalkan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya Cikgu Fakrul ni. Cikgu Fakrul adalah seorang guru prasekolah yang bertukar daripada SK Seri Germanli Kuala Ketir ke SK Petani Jaya beberapa bulan yang lalu, dan beliau mengambil alih kelas pro-inovatif. Cikgu menggantikan Cikgu Amiza. Kelas kreatif masih lagi di bawah Cikgu Rosita. Cikgu Amiza bertukar ke kelas perdana, iaitu beliau mengambil alih kelas pemulihan khas yang ditinggalkan oleh Cikgu Nolia yang telah bersara. Jadi bagi guru tuan-tuan dan puan-puan yang masih semuanya tak pernah jumpa Cikgu Fakrul, jadi insya-Allah jika dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hari Ahad akan datang 31 hari bulan Oktober nanti, kita akan jumpalah dengan Cikgu Izwan, Cikgu Fakrul ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak bercakap panjang. Taklimat akan disampaikan oleh Cikgu Fakrul. Cuma saya nak maklumkan bahawa antara SOP yang penting sekali yang perlu diambil maklum oleh ibu bapa adalah murid prasekolah akan hadir tanpa penggiliran. Maksudnya mereka akan hadir di setiap hari persekolahan. Kalau berbeza dengan kelas lain, kalau buka sekolah fasa 4 nanti ada giliak-giliak kumpulan A, kumpulan B. Prasekolah tak. Prasekolah dia hadir setiap hari persekolahan. Saya ulang, murid prasekolah akan hadir setiap hari persekolahan. Waktu persekolahan seperti biasa, hadir sebelum 7.30 sebab kita ada sarapan. Kelas akan bermula pukul 8 sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan saya mohon kerjasama ibu bapa untuk menghantar sebelum masa yang ditetapkan, dan yang paling penting adalah untuk menjemput anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pada masa yang ditetapkan. Jangan membiarkan mereka untuk berada terlalu lama di sekolah. Maksudnya lepas pukul 12 tu ambil pukul 1 ke pukul 2 ke, tu kesian kat mereka. Sebab pihak sekolah agak sukar untuk mengawal pergerakan mereka. Biasanya selepas balik inilah akan berlaku perlanggaran SOP. Bersentuhan, berpelukan, tuan-tuan dan puan-puan pun faham, budak-budak umur 5 tahun, 6 tahun. Tambah pula lama tak jumpa dengan kawan-kawan, jadi tuan-tuan faham. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, saya mohon kerjasama ibu bapa untuk mengambil anak-anak tepat pada waktunya. Kemudian yang berikutnya, murid prasekolah tidak dibenarkan membawa beg, tidak dibenarkan membawa bekalan makanan dari rumah. Makanan akan disediakan oleh pembantu pengurusan murid di sekolah. Dan mereka akan makan di sekolah, di kelas mereka, di tempat mereka dengan SOP yang ketat yang dipastikan oleh PPM dan guru, mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan yang telah dipersetujui oleh Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Yang berikutnya, sebelum saya akhiri ucapan saya,
saya mohon kepada ahli jawatankuasa PABG untuk sama-sama hadir awal pada hari Ahad 31 bulan ni untuk sama-sama bersama-sama dengan guru dan pembantu pengusaha murid untuk menyambut kehadiran anak-anak kita yang bakal menjejakkan kaki ke sekolah setelah sekian lama mereka bercuti. Mereka cuti daripada sebelum Hari Raya Aidilfitri lagi. Sehinggalah hari ini. Jadi saya mohon kerjasama terutamanya sebab Encik Izwan Izzat adalah salah seorang jawatankuasa. Dia adalah NYDP. Jadi amat layaklah beliau bersama-sama kami barisan pentadbir dan juga guru-guru untuk sama-sama menyambut anak-anak kita. Mohon kerjasama Encik Izwan dan juga Puan Shima. Puan Shima adalah waris prasekolah dan juga jawatankuasa PABG. Puan Shima Nur Hashimah Abdul Ghani. Dia suri rumah. Cik Izzat peniaga. Peniaga ni kira tak buka kedai pukul 7 kot kan. Jadi saya haraplah paling tidak dua orang ni akan bersama-sama kami untuk menyambut anak-anak murid kita seawal 7:30 pagi. Saya rasa ibu bapa tak hantar awal sangat kot. Kalau hari-hari biasa, ibu bapa hantar mungkin awal sebab anak-anak dia yang lain dah tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu kena main awal. Tapi untuk fasa 3 hanya murid prasekolah hadir. Jadi mungkin dalam 7:30. Kami akan berada seawal 7 pagi di sekolah untuk menyambut anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, lagi satu saya nak maklumkan. Jika anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dikenal pasti bergejala di rumah. Bergejala tu maksud dia demam, suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, sesema, batuk dan juga sakit tekak. Tuan-tuan dan puan-puan dah nampak gejala ini, saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan tidak menghantar anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah. Dan jika anak-anak tuan-tuan dan puan-puan didapati bergejala semasa PDP dijalankan, kita tengok dia mai sekolah tu okey je sebab anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan disaring suhu di pintu masuk. Masa dia mai okey. Tapi di pertengahan sesi PDP kita tengok dia macam demam dan dalam kelas saya bekalkan termometer hand thermometer tu untuk guru-guru nak cek suhu anak-anak dia. Kalau tengok mata merah ke batuk ke kita cek suhu. Jika anak-anak tuan-tuan dan puan-puan didapati ada gejala tersebut, suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, batuk, sesema ataupun sakit tekak, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan dibawa ke bilik isolasi, bilik kesihatan yang terletak di bangunan pejabat di tingkat bawah untuk disaring sekali lagi dan kita akan buat test, self test kit menggunakan kit ujian kendiri yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan ke sekolah. Kita kena saring dia. Okey, jika keputusannya positif, kita akan telefon ibu bapa kepada anak tersebut untuk datang ke sekolah menjemput anak tersebut dan dibawa ke klinik ataupun pusat kesihatan yang berdekatan. Kami tak boleh bawa, itu SOP yang ditetapkan oleh kementerian. Dan jika saringan COVID-19 self test kit itu didapati negatif, juga ibu bapa mesti datang ke sekolah untuk menjemput anak mereka balik ke rumah. Tak di rumah. Dia ada dua. Kalau positif, bawa pergi klinik ataupun pusat kesihatan. Kalau negatif, kena bawa balik ke rumah. Kerana mereka adalah bergejala. Gejala dia ada 4.
suhu lebih pada 35.5, demam, iaitu demam, batuk, sesama dan sakit tekak. 4 gejala ini saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah ada di rumah, jangan hantar ke sekolah. Okey. Lain-lain SOP akan dibentangkan oleh Cikgu Fakrul. Okey, itu saya daripada saya. Sekali lagi saya ucap terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang tak dapat bersama kita pada malam ini. Cikgu Fakrul record pertemuan kita dan akan masuk share dalam grup lah. Itu daripada saya. Dan saya ulang balik lah. NYDP dengan AJK PABG apa semua tu minta hari Ahad ni bersama-sama dengan kami, Barisan Pentadbir dan guru-guru dan juga pembantu pengusaha murid untuk sama-sama menyambut anak-anak kita datang ke sekolah. Bersama tuan-tuan dan puan-puan, saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Hanya Allah yang berjasa tuan-tuan dan puan-puan. Itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan Cikgu Helmi bin Muhammad sebentar tadi. Seterusnya izinkan saya, sebelum saya teruskan penyampaian taklimat ini, jika semasa saya sedang membentangkan taklimat, jika ada persoalan, bolehlah ajukan di ruangan chat supaya taklimat itu tidak terganggu. Okey, nanti saya akan jawab, insya-Allah cikgu Puan Mazlina dan juga Puan No akan bantu saya untuk menjawab. Okey. Terima kasih Cikgu Helmi kerana menunjukkan ruangan chat tersebut. Okey, di situ kalau jika ada soalan, ajukan di situ saja dahulu, kami akan baca dan kami akan jawab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk taklimat SOP pembukaan prasekolah 3.0 3.0, jadi 1.0 kita dah selesai, 2.0 dan ada penambahbaikan 3.0 ni. Jadi okey, sesi bersemuka untuk yang ibu bapa, para waris yang sedia maklum, kita telah tahu insya-Allah pada Ahad 31 hari bulan Oktober 2021 bagi kumpulan A iaitu Kedah, Johor dan ni akan kumpulan A fasa 3 akan memulakan sesi persekolahan pada 31 hari bulan ini. Jadi okey, untuk makluman ibu waris, sesi persekolahan bermula pada jam 8 pagi hingga 12.30 hari. Murid-murid dibenarkan masuk ke kawasan sekolah seawal 7.30 pagi untuk meminimalkan masa di sekolah. Okey. Waktu pembelajaran adalah waktu pukul 8 pagi sehingga 12.30 hari. Waktu pulang jam 12.30 hari. Saya mohon kerjasama ibu bapa untuk dapat datang tepati waktu untuk ambil anak-anak. Sebab kami arahan baru adalah tiada murid dibenarkan berada di dalam kelas selepas waktu pulang. Saya harap ibu bapa, para waris faham dengan ni ya. Okey, seterusnya untuk ini, okey, yang pertama, jangan hadir ke sekolah jika bergejala. Okey, yang ni yang pertama. Jika ada demam, sesama, batuk dan suhu badan yang 37.5 darjah Celsius, murid-murid tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Okey, untuk mengurangkan risiko jangkitan. Okey. Seterusnya adalah kami akan suhu badan ibu bapa dan juga murid kami akan ambil semasa di pintu gate B mestilah di bawah 37.5 darjah Celsius. Sebab untuk mengurangkan dan meminimalkan jangkitan, sekali lagi ya. Sekejap. Saya ada okey. Seterusnya maaf. Okey. Okey, maaf. Okey. Okey. Pastikan anda memakai pelitup muka. Okey, untuk ini, sebelum ini 2.0 digalakkan. Tetapi untuk 3.0, SOP baru yang telah ditetapkan oleh MKN dan juga Kementerian Pendidikan, murid wajib memakai pelitup muka sepanjang berada di sekolah. Saya harapkan ibu bapa dapat membekalkan secukupnya. Kita tahu kanak-kanak kadang-kadang satu pun kadang-kadang
di tengah tak sampai tengah hari dah hilang dah. Jadi kalau boleh dapat bekalkan satu ekstra di dalam beg mereka masing-masing. Untuk mereka tak payah beg, bagi kat tangan atau ni supaya mereka bawa ekstra lebih. Sebab kita tahu sebab takut ada yang putus dan kami juga akan ada juga. Okey, insya-Allah. Tapi maklumkan pada anak-anak dan juga saya akan maklum kepada ibu bapa supaya wajib memakai pelitup muka sepanjang berada di sekolah, termasuk kami sendiri. PDP kami juga akan perlu juga memakai pelitup muka sepanjang berada di sekolah. Okey, seterusnya. Okey, murid digalakkan kerap cuci tangan selepas aktiviti kelas dilakukan. Maknanya setiap kelas, setiap aktiviti yang kami lakukan, kami akan meminta anak-anak untuk mencuci tangan. Okey? Okey, kalau ada yang berkemampuan digalakkan membawa cecair pembersih tangan dan sapu tangan sendiri, digalak. Jika tak mampu tak apa, sebab kami ada tempat basuh tangan, air dan sabun di pintu masuk prasekolah. Okey, dan juga di tandas. Okey, seterusnya tata cara masuk murid. Okey, murid boleh masuk datang ke sekolah 7.30 pagi. Kami akan ambil suhu dan murid dan ibu bapa di luar pagar sekolah. Okey, kita akan murid masuk melalui pintu pagar B, iaitu pintu laluan berdekatan surau. Ibu bapa dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah jika ada urusan penting dengan syarat telah lengkap 2 dos vaksinasi. Okey, ibu bapa wajib scan MySejahtera terlebih dahulu sebelum berurusan dengan guru atau pejabat. Okey, itu adalah yang 4 dan 5 ini jika perlu berurusan. Jika tiada, tidak perlu masuk ke kawasan sekolah. Okey, untuk waktu pulang yang sedia maklum, sekali lagi saya ulang, jam 12.30 hari. Murid akan terus ke pagar kecil bertemu ibu bapa apabila dipanggil nama. Ibu bapa wajib turun dari kereta atau kalau naik motor, kereta ke, dan ambil anak di kecil prasekolah. Murid tidak dibenarkan kalau lintas. Sekarang kita tak lintas, jadi ada di tepi jalan tu saja. Bukan lintas jalan sendiri. Okey. Okey, yang ini tata cara murid di dalam kelas. Okey, kalau boleh maklumkan dan beritahu pada anak kita tahu, kita anak-anak perlu diberitahu secara berulang. Jadi minta maklum mereka. Okey. Pertama, elakkan berkongsi bahan dengan rakan. Bahan tu maksudnya bahan alat tulis, makanan dan juga bahan mainan jika ada. Maknanya dia akan berada di tempat dia saja. Okey? Okey. Yang seterusnya, alat tulis. Tidak dibenarkan berkongsi alat tulis. Okey? Seterusnya, semasa makan, amalkan penjarakan fizikal. Okey, mereka akan duduk di meja mereka masing-masing. Tetapi kita kena maklum, kita beritahu, dan saya juga akan ada di sana, termasuk PPM Puan Mazlina juga Puan Noh akan ada di untuk maklum, ingatkan mereka. Jadi minta para waris ingatkan juga bersama sebelum mereka datang ke sekolah. Okey, apa jua aktiviti minta amalkan penjarakan fizikal bersama rakan. Okey. Dan juga sentiasa pakai pelitup muka, tidak dibenarkan buka pelitup muka. Okey. Tidak dibenarkan bergerak ke tempat duduk kawan, maknanya tak perlu bergerak. Walaupun memang dekat sebelah-sebelah pun tak perlu bergerak. Okey. Tu. Kemudian murid dilarang kongsi makanan dan minuman. Yang ni yang saya sebut tadi. Okey, dan makanan luar dan minuman luar tidak dibenarkan. InsyaAllah makanan akan disediakan oleh Puan Mazlina dan Puan Noh. Jika ada alergik, masalah kesihatan ataupun sila maklum kepada guru kelas masing-masing. Okey. Okey, pakaian saya rasa macam ni. Pakaian saya t-shirt putih dan seluar biru gelap. Tetapi terdapat jika hari tu kita KPM dah bagi kelonggaran, boleh memakai pakaian yang kemas dan sopan sesuai untuk dipakai ke sekolah. Maksudnya kalau baju dah macam anak saya sendiri pun baju dah terlebih besar. Jadi kalau nak pakai t-shirt, jadikan t-shirt yang sopan, yang kemas dan sopan. Okey, murid perempuan sebaiknya memakai tudung
putih. Rambut murid lelaki hendaklah dipotong kemas mengikut tata cara murid sekolah. Sebaiknya hendaklah memakai kasut sekolah dan berstokin. Okey? Okey, kehadiran. Okey, secara kehadiran murid, maklumkan segera kepada sekolah sekiranya tuan-puan keluarga terlibat sama ada kuarantin atau kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Maklum secepat mungkin supaya kami boleh buat tindakan. Okey, sekiranya tuan-puan tidak bersedia menghantar anak ke sekolah, mohon tulis surat dan hantar ke sekolah. Begitu juga dengan ketidakhadiran atas sebab lain, maklumkan terlebih dahulu dan sertakan surat. Okey, setakat itu rasanya setakat itu sahaja. Jika ada pertanyaan boleh sekejap saya tengok ada pertanyaan. Ada tak pertanyaan? Okey. Tak ada pertanyaan. Okey, jika ada nak bertanya, boleh raise hand, saya akan terus pergi ke waris yang bertanya. Ada apa? Okey, setakat ini itu sahaja untuk taklimat saya. Dan ada makluman daripada Ustazah Intan, dia minta hari persekolahan. Okey, kasut. Okey, ada persoalan kasut. Okey, macam tadi taklimat kata kalau kasut tak boleh, kalau ada kasut sukan sebaiknya bawa kasut sukan. Okey. Kalau tak dapat tak apalah. Okey, kita pakai kasut yang sesuai dan selesa. Okey. Untuk botol air saya tak pasti, rasanya tak boleh. Botol air pun tak boleh saya rasa. Sebab apa jua makanan dan minuman tak boleh dibawa daripada luar. Okey. Ada soalan lagi? Okey, ada sambungan daripada Ustazah Intan tadi. Dia minta bawa buku nanti hari itu, bawa buku pendidikan Islam dan Jawi untuk dibawa ke sekolah. Okey, itu je. Itu yang makluman daripada Ustazah Intan. Untuk saya pula daripada dengan Puan Rozita, kita ada modul tema Deepavali bagi siapa yang ambil. Minta bawa, maknanya nanti datang sekolah bawa 3 benda sahaja. Yang pertama pendidikan Islam, Jawi dan juga buku tema Deepavali yang ibu bapa yang telah ambil. Bagi yang belum ambil, kami akan buat PDPR 3 hari ini, yang untuk 3 hari ini untuk sambungan yang tema Deepavali itu. Okey, itu sahaja setakat ini. Ada soalan lagi? Okey. Jika tiada, saya bagi masa 1 atau 2 minit jika ada soalan. Jika tiada, saya akan endkan selepas 1 atau 2 minit. Okey. Okey, dan saya telah sediakan poster digital untuk dimaklumkan dalam grup grup PRA. Jadi dia adalah intipati apa yang saya terang malam ni. Jadi ada video, ada poster digital dalam tu. Jadi jika tak dapat, harap maklumat yang saya sampaikan ni sampai. Okey, sampai kepada ibu bapa dan kita sampaikan kepada anak-anak, pesan-pesan kepada anak-anak. Kita tahu anak-anak kita ni kerap lupa. Jadi caranya adalah dengan pengulangan. Jadi saya harap dapat disampaikan supaya kita kekal meminimalkan jangkitan. Itu saja. Sebab bila ada kes di sekolah, saya takut sekolah akan tutup. Kelas akan tutup. Okey. Saya berharap daripada kerjasama daripada semua ibu bapa, dan saya mengucapkan terima kasih. Kami guru dan juga pembantu prasekolah mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah membantu kami menjayakan PDPR yang daripada bulan 5 sampai sekarang. Terima kasih, dan insyaAllah kita akan sambung pada 31 bulan ini untuk bersemuka. Okey, itu sahaja, maknanya tak ada soalan. Saya akan endkan ni. Jika apa-apa boleh PM saya, Cikgu Fakrul, saya untuk pra kreatif, Cikgu Rozita untuk pra inovatif. Okey, dan juga boleh PM Puan Mazlina dan juga Puan Noh, okey, untuk pembantu prasekolah. Okey, apa-apa
kita akan berjumpa insya-Allah 31 hari bulan ni. Dengan itu saya tamatkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Terima kasih banyak kerana hadir dalam taklimat ini. InsyaAllah saya akan hantar poster digital dahulu, baru saya akan upload, kecilkan saiz video ni yang direkod dan ibu bapa boleh tengok. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan saya akan end call.